Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Bawi, Pemangku Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ketua WIB Ahli Majlis Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Puan Siti Nur Aisyah binti Muhammad Zain, Pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha ahli-ahli majlis Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Encik Syarin bin Ahmad, Pengarah Jambatan Pembangunan Komuniti Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Puan Rusni binti Tajari, Pengurus Kanan Jabatan Penyelidikan Pembangunan Dasar Wanita Berdaya Selangor. Pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, pengurus-pengurus cawangan serta para pegawai Majlis Bandaraya Shah Alam. Selamat datang ke Majlis Perasmian Pengarus Perdanaan Gender Mainstreaming di Selangor, Anjuran Jawatan Kuasa Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam. Lafaz Bismillah pembuka gelanggang, silat pantun warisan Melayu, pemanis kata selamat datang, salam dihulur kedatangan dialu. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Terlebih dahulu, pihak majlis ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Bawi, Pemangku Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam, ahli-ahli majlis dan pengurusan tertinggi MBSA kerana sudi hadir ke Majlis Perasmian Pengarus Perdanaan Gender Mainstreaming di Selangor, Anjuran Jawatan Kuasa Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Encik Huzaifah bin Maknur, penolong pegawai tadbir Jabatan Pembangunan Komuniti untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang penuh barakah ini kami berhimpun di sini dengan niat yang suci untuk memperkukuhkan usaha-usaha pengarus perdanaan gender dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar majlis ini diberkati dan dipermudahkan segala urusan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami sedar bahawa keadilan dan kesaksamaan gender dalam tuntutan agama dan hak asasi manusia. Kami pohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berikan kami kebijaksanaan dan petunjuk dalam melaksanakan tanggungjawab kami untuk memastikan tiada yang terpinggir, tiada yang dizalimi dan tiada yang tertindas. Kurniakanlah kami kekuatan untuk memperjuangkan hak dan martabat setiap insan tanpa mengira jantina, bangsa dan latar belakang. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Jadikanlah usaha kami ini sebagai langkah untuk membina masyarakat yang lebih harmoni, adil dan sejahtera. Kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang berwawasan dan sentiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial serta kesaksamaan gender. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian muslimin dan muslimat. Kurniakanlah kami kesihatan, keselamatan dan keberkatan dalam kehidupan kami. Dengan penuh kesyukuran kami mohon agar Engkau memberkati majlis ini dari awal hingga akhirnya dan jadikanlah ia sebagai satu titik tolak kepada pencapaian yang lebih cemerlang di masa akan datang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih diucapkan kepada Encik Husaifah bin Maknur di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, untuk makluman, seksi taklimat pada pagi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberi pendedahan tentang maksud pengarus perdanaan gender mainstreaming dan mengintegrasikannya ke dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian semua pelan, dasar, bajet dan program pentadbiran kerajaan maupun agensi seperti pihak berkuasa tempatan MBSA. Rumput bukan sebarang rumput, rumput berseni bagai hiasan. Jemput bukan sebarang jemput, jemput memberi kata aluan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Puan Siti Nur Aisyah binti Muhammad Zain, Pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya minta maaf kita mula agak lewat sebab kita nak bagi breakfast lama sikit. Sebab bila Tuan Kuasa Wanita dia mengutamakan perut dulu. InsyaAllah. Okey ya. Yang Berusaha Tuan Haji Madian bin Bawel, pemangku Timbalan Datuk Bandar dan juga perasmi majlis kita pada pagi ini. Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, ahli majlis Bandaraya Shah Alam. Yang Berusaha ahli-ahli majlis Bandaraya Shah Alam. Yang Berusaha Puan Rusni binti Tajari, pengurus kanan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Wanita Berdaya Selangor WBS di Seksyen 15 IDCC anak syarikat Kerajaan Negeri. Yang Berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan MBSA, pengarah-pengarah jabatan dan ketua-ketua bahagian, seterusnya warga kerja Majlis Bandaraya Shah Alam yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersua muka dan bersama-sama dalam majlis perasmian pengarus perdanaan gender ataupun nama Englishnya gender mainstreaming ataupun kita selalu panggil GM. Di Selangor, anjuran Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih pada Tuan Pengarah Cik Syahrin sebagai jabatan pelaksana lah, serta semua hadirin serta hadirat pegawai-pegawai staf-staf MBSA yang hadir pada pagi ini. Beri tepukan kepada anda semua. Alhamdulillah, saya nampak misi pertama kita pada hari ini berjaya kerana misi pengarus perdanaan gender ini adalah untuk semua jantina membawa perspektif gender tu. Maksudnya kehadiran pada hari ini kita ada 50% lelaki, 50% wanita. Kerana gender bukanlah tentang wanita sebenarnya. Jadi kejap lagi kita figure out kejap lagi bersama Puan Rusni. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Madian bin Bawel, pemangku Timbalan Datuk Bandar kerana sudi hadir dan bersama-sama merasmikan program pada pagi yang mulia ini. Tuan-puan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pengarus perdanaan gender ini bukanlah sesuatu yang baru. Ada yang first time dengar? Rasanya ramai dah biasa dengar kot, insya-Allah. Okey. Agenda ini telah dimulakan oleh negara-negara maju, khususnya negara Nordik seperti Iceland, Norway, Finland, Sweden dan Kanada seawal tahun 1970-an. Di peringkat antarabangsa,
pengarus perdana gender pertama kali diperkenalkan pada persidangan Third World Conference on Women di Nairobi, Kenya pada tahun 1985. Dah lama tuan-puan. Dan secara rasmi telah diterima pada tahun 1995, maksudnya dah 30 tahun lah. Pada konferensi seterusnya di Beijing, China, dan telah didokumentkan menerusi Beijing Platform for Action BPFA. Mandat untuk strategi pengarus pendanaan gender yang berasal daripada Pelan Tindakan Beijing 1995 telah diperkukuhkan sebagai strategi global yang utama bagi menggalakkan kesesamaan gender dalam 12 bidang kritikal yang dinyatakan dalam pelan tersebut. Dan juga di negeri Selangor, program pengarus perdanaan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Jadi tuan-puan, kita baru nak masuk MBSA tahun 2024. Di negeri Selangor telah dimulakan sejak tahun 2019 lagi. Dengan penglibatan beberapa buah jabatan perintis seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM Selangor, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, LPHS, Majlis Sukan Negeri Selangor dan bahagian Pembangunan Usahawan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Dan juga pada tahun 2021 kita telah bersama Esko Rintis iaitu YB Roziah, YB Khairuddin, Esko Perumahan, Esko Belia Keusahawanan. Kemudian telah disambung pada tahun 2022 lah bersama MB Selangor juga. Jadi tuan-puan, mungkin ada yang masih tertanya apa itu pengarus pendanaan gender. Pengarus pendanaan gender ialah satu proses pembangunan yang inklusif dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian semua pelan dasar, bajet inisiatif dan program pentadbiran kerajaan. Umum kita tahu terdapat keperluan, kekuatan dan kelemahan yang berbeza antara lelaki dan wanita yang menyebabkan ketidaksaksamaan akses dan peluang yang dihadapi oleh mereka. Bayangkan, kita ada keperluan yang berbeza, kekuatan yang berbeza. Kalau tengok fizikal pun dah berbeza. Namun, dari sudut perancangan akses ataupun infra, jika kita memberi tumpuan yang sama, maksudnya tak ada spesifik untuk address keperluan gender ini, akan wujudnya ketidaksaksamaan akses. Jadi, untuk memastikan kesesamaan akses ni mengikut keperluan lelaki dan wanita, kita perlukan titik fokus gender dalam setiap perancangan, pelan, dasar, bajet dan sebagainya. Okey. Maka pengarus pendanaan gender menekankan agar setiap dasar dan tindakan kerajaan perlulah mengambil kira keperluan keduanya ke arah mencapai matlamat kesesamaan gender. Agenda kesesamaan gender dan penghapusan diskriminasi ialah agenda rentas organisasi, memerlukan penglibatan dan sokongan semua pihak, terutamanya pihak pentadbir kerajaan. Hal ini bagi memastikan kesinambungan dan keberkesanan pelaksanaan pelbagai aktiviti dan intervensi pengarus pendanaan gender yang akan dilakukan. Oleh itu, projek rintis pengarus pendanaan gender di negeri Selangor bermula dengan pemilihan esko dan jabatan agensi perintis yang saya sebut tadi, Esko Perumahan, Esko Wanita, Keusahawanan, Belia dan juga badan-badan seperti JKM, LPHS dan MSN. Kemudian kerajaan negeri melantik pegawai dan kumpulan titik tumpuan gender. InsyaAllah di MBSA juga kita akan buat. Kita akan lantik pegawai yang ada fokuskan titik tumpu gender ini supaya di setiap jabatan tu kita tengok perancangan dasar dan polisi itu mengikut perspektif gender, insyaAllah. Okey, jadi gender focal team ini akan bertanggungjawab menjayakan dan menyelaras projek ini di jabatan ataupun agensi perintis. Tuan-puan dan yang saya hormati sekalian,
Wanita kini lebih berdaya saing, mencuburi pelbagai bidang selain daripada fokus dan kerjaya serta dalam masa yang sama tidak melupakan tanggungjawab kepada keluarga. Sumbangan golongan wanita dalam pelbagai sektor di negara ini tidak perlu disangkal lagi kerana ia sudah dibuktikan dalam bidang keusahawanan, pentadbiran, teknologi, pendidikan dan perjuangan sosial. Sehubungan dengan itu, Selangor selaku negeri pertama yang menerapkan pengarus peranan gender yakin dan percaya peranan wanita sentiasa dipertingkat dari semasa ke semasa. Keberkesanan program ini dapat menyokong usaha pengarus peranan gender di pihak kerajaan negeri apabila gender focal point, gender focal team dan jabatan perintis yang terlibat telah mempunyai kesedaran dan pengetahuan tentang pengarus peranan gender. Jadi tuan-puan, mungkin benda ni baru, a bit boring maybe, tapi saya harap tuan-puan dapat ada sedikit passion, maksudnya menimbulkan kesedaran untuk menggali lebih lagi tentang titik fokus gender ini dalam perancangan dan kerja tuan-puan semua. InsyaAllah, jadi Puan Rusni sebagai penceramah kita pada pagi ini akan memberi introduction lah. Namun ini bukan yang pertama dan yang terakhir, kita akan gali lebih lagi tentang arus pendanaan gender ini. Last sekali tuan-puan, kesesamaan gender dari sudut perancangan. Saya ambil contoh dari sudut keselamatan bangunan, design kan. Kadang-kadang toilet untuk wanita itu lebih terkebelakang ataupun surau ataupun parkingnya gelap. So semua itu memerlukan pegawai yang melaksana atau meluluskan itu ada titik fokus gender. Mungkin kadang-kadang kita meluluskan polisi itu kata without conscious mind, yang perlunya ada address keperluan gender ini. Saya ambil contoh juga tentang pembangunan sahsiah keluarga. Sesungguhnya keluarga yang sihat, anak yang sihat, sejahtera akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang mempunyai budi pekerti sahsiah yang baik. Dengan adanya maksudnya ibu dan bapa mental health-nya sihat. Saya ambil contoh jika setiap kawasan perumahan ada taman permainan yang elok. InsyaAllah di MBSA ni semua cantik lah. Kita ada pusat bandar semua. Namun kita cari cara untuk tingkatkan lagi. Dengan adanya kanak-kanak yang besar dengan keperluan fizikal dan keperluan mental, orang kata emotional, EQ dan IQ kan dipenuhi. Jadi kita akan melahirkan keluarga yang bahagia dan keluarga yang sihat. Tuan-puan, daripada daripada keluarga yang sihat ini akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Dan daripada situlah kita dapat membendung daripada jenayah, daripada gejala aktiviti, gejala sosial dan sebagainya. Jadi tuan-puan, bayangkan kalau majoriti wanita, lebih ramai wanita dapat menyertai aktiviti ekonomi, maksudnya bekerja, sama ada bekerja secara swasta ke, kerajaan ke, berniaga ke, ada tempat untuk letak anak-anak. Jadi macam dekat MBSA ni alhamdulillah kita ada tadika MBSA. Dengan itu staf-staf wanita dapat meletakkan pegawai MBSA dapat meletakkan anak-anak di tadika MBSA dengan kos yang lebih rendah. Oleh itu lebih ramai wanita dapat bekerja sebab secara umumnya, secara general selalunya kalau keluarga tu tidak berkemampuan, yang akan menjaga anak selalunya wanita. Namun dengan wujudnya kesaksamaan akses, lebih ramai wanita dapat menyertai aktiviti ekonomi, nescaya kita dapat memberdaya ekonomi keluarga tersebut. Seterusnya membentuk keluarga yang sihat, sejahtera dan bahagia insya-Allah. Akhir kata, saya harap program pengarus peranan gender di peringkat MBSA akan mencapai objektif. Dan saya juga mendoakan semoga kaum wanita terus cekal berusaha, tidak gental. Kaum wanita dan lelaki lah. Tidak gentar dengan cabaran dan sentiasa berani mencuba sesuatu yang baru insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Hal Ehwal Wanita MBSE di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang jerami, tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Bagi meneruskan atur cara majlis pada hari ini, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Bawi, Pemangku Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saudari pengacara majlis. Terima kasih juga saudara pembaca doa. Terima kasih juga Puan Aisyah, merangkap pengurusi. Dan saya di atas ni, dua lelaki, dua perempuan. Jadi fair lah. Kita berbicara pasal gender. Bukan hanya berkaitan dengan jantina sahaja, lelaki atau perempuan. Tapi lebih lagi sebenarnya definisi. Itu nanti dikupas oleh ceramah kita. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ketua WIK Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, Puan Siti Nur Aisyah binti Muhammad Zain, Pengurusi Jawatan Kuasa Kecil Hal Ehwal Wanita MBSA, merangkap Ahli Majlis Majlis Bandaraya Shah Alam, Yang Berusaha ahli-ahli majlis, YB ahli majlis kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Yang Berusaha Puan Rusni binti Tajari, Pengurus Kanan Jabatan Pendidikan dan Pembangunan Dasar Wanita Berdaya Selangor, WBS. Terima kasih. Yang Berusaha TPR Puan Aniza binti Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan. Khususnya Yang Berusaha Encik Syarin bin Ahmad selaku urustia pada majlis pada pagi ini. Seterusnya, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian dan semua warga kerja yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah, kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana segala nikmat dan keberkatan yang diberikan dapat kita bersama-sama pada majlis perasmian pengarus perdanaan gender mainstreaming, singkatannya GM di Selangor, anjuran Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita MBSA kerana bertungkus lumus untuk menganjurkan membuat persiapan dan memastikan program pada hari ini berjalan lancar. Semoga segala usaha yang dilaksanakan pada hari ini akan meninggalkan kesan pada hati setiap kita dan mendorong agar kita melaksanakan yang terbaik untuk diri kita sendiri demi kelangsungan hidup di masa hadapan yang akan memberikan keseimbangan gender. Sebenarnya koran pada hari ini kita dah difahamkan oleh Puan Aisyah tadi, terdiri daripada 50% wanita, 50% lelaki. Nah, dalam MBSA ini sendiri, jumlah kaki tangan lelaki sebenarnya mengatasi jumlah kaki tangan wanita. 66% lelaki, 34% wanita.
Begitu juga terdapat peraturan baru ataupun dasar daripada negeri mengutamakan sekurang-kurangnya 30% ahli majlis terdiri daripada kalangan wanita. So untuk MBSA daripada 24 ahli majlis terdapat 6 orang wanita. Tak sampai 30% tu. Mungkin kena seorang lagi. 7 orang baru dapat 30%. Tapi ke arah kerajaan negeri ke arah untuk memberdayakan wanita. Maksudnya semua aspek politik, sosial, ekonomi, golongan wanita ini sebenarnya sama rata dengan golongan lelaki dari segi aspek-aspek yang saya beritahu tadi, termasuk kerjaya dan sebagainya. Di Malaysia ini, negeri yang paling ramai wanita, negeri mana? Kelantan ni negeri yang paling ramai wanita cantik. Termasuk kalau wanita cantik, kalau Google, negeri yang paling ramai wanita cantik, yang pertama Johor, kedua Sabah, ketiga Sarawak, keempat Kelantan, kelima Selangor. Kita jatuh, itu yang tercantik lah. Tapi yang paling ramai wanita adalah negeri Perlis. Kalau wilayah Persekutuan, Putrajaya paling ramai wanita. Tapi yang mendapat jawatan-jawatan tinggi di Putrajaya tu kebanyakannya lelaki. Tapi kita ke arah untuk mengarus perdanakan wanita, gender. Inilah topik pada pagi ini. Di dunia ini pun sama. Negara sebelah Eropah yang ramai wanita. Di kepulauan sana, di Cuana, in fact Rusia, China pun ramai wanita. 53% negara Rusia, China terdiri daripada wanita lebih daripada lelaki. Jadi ini saya nak memberitahu bahawa bukan jumlah tu melambangkan kekuatan sesuatu gender itu. Tak semestinya ramai itu dia kuat. Dalam saya memaklumkan apa yang ada dalam buku, ada teks ucapan ni, saya sebenarnya mewakili yang berbahagia Datuk Bandar. Saya terlupa nak beritahu. Nanti bos tersedak pula. Beliau ada urusan lain yang lebih penting, jadi saya mewakili, saya akan bacakan teks ni lah. Kalau senario sekarang, bila kita ni suka melabel, kalau wanita ni dianggap lemah, daripada dulu lagi, ini secara teori je kot. Tapi kalau tengok sekarang ni, dominasi, kejaya. Macam MasterChef, lelaki kan, pakar masak. Tapi kalau tengok kat mana lagi yang dominasi wanita? Dekat kelab golf. Kalau KD tu wanita, kelab golf tu hidup. Kalau KD dia lelaki, kelab golf tu mungkin surang. Jadi ini saya beritahu secara lawak, tetapi mungkin memang berlakulah dekat luar sana kan. Kita sama-sama kita lihatlah. Saya mengambil kesempatan di sini, pengarus perdanaan bermaksud satu proses untuk mewujudkan keseimbangan gender dalam pembangunan pentadbiran negeri, termasuk pembentukan dasar, program, projek, pembuatan keputusan serta belanjawan agar ia menjadi lebih tersasar, menyeluruh dan inklusif. Dalam erti kata lain, adalah melibatkan semua pihak dalam perkembangan semasa yang sedang giat dilakukan, sama ada dari segi pembangunan fizikal, mental, kerohanian, kebudayaan, kehidupan, pembuat keputusan dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, peningkatan penyertaan wanita dalam pelbagai sektor pembangunan negara adalah bukti bahawa wanita dalam sosiologi kehidupan telah banyak berubah dan diterima dengan baik. Wanita bukan sahaja berperanan dalam urusan keluarga dan rumah tangga semata-mata, sebaliknya kini lebih luas
Hal ini selaras dengan kesamarataan hak, peluang, layanan dari segi gender, etnik, agama dan bangsa. Ini juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan yang memfokuskan kepada mengurangkan diskriminasi, ketidaksamaan dan menggalakkan penyertaan semua pihak termasuk golongan wanita, lelaki, golongan kelainan upaya, warga emas, belia, remaja dan kanak-kanak. Pihak Kerajaan Negeri Selangor telah memperkenalkan pengarus perdanaan gender untuk mengangkat martabat wanita sebagai keutamaan. Oleh itu, program ini merupakan antara strategi penting bagi memastikan pembangunan yang sensitif gender agar wanita dan lelaki menerima ruang, peluang dan manfaat secara saksama dalam kehidupan sekaligus merealisasikan kesesamaan. Oleh itu, bagi memberikan pendidikan dan fahaman yang lebih jelas berkenaan dengan pengarus perdanaan gender ini, MBSA mengambil kesempatan mengadakan taklimat kepada warga kerja wanita MBSA khususnya. Sesi taklimat ini juga akan memberikan pendedahan terhadap jurang ataupun ketidaksamaan gender yang berlaku dalam bidang kerja, pembahagian tugasan, portfolio dan sebagainya. Selain itu, taklimat ini juga membantu dalam penghasilan, perancangan dan pelaksanaan kerja yang lebih saksama. Bukti keupayaan puan-puan sekalian dengan menjadi game changer yang akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di masa hadapan. Ini dibuktikan dalam frasa tangan yang menghayum wayan bisa mengoncang dunia. Akhir sekali, sebelum akhir ini saya ada satu cerita pendek. Seorang pemburu, dia terserempak dengan seekor singa. Bila terserempak, dia tak sempat nak mengangkat senapangnya. Jadi dia mengangkat tanganlah berdoa agar singa tersebut tidak memakannya. Dia melihat singa pun berdoa. Rupanya sang singa tu dia berdoa, Allahumma barik lana fima razaq. Doa makan rupanya. Jadi kalau hendak bermimpi, tidurlah. Kalau hendak meraihkan mimpi, bangunlah. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama merasmikan pengarus perdanaan gender mainstreaming di Selangor, anjuran Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita Majlis Bandaraya Shah Alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Pemangku Timbalan Datuk Bandar Shah Alam di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Diminta Yang Berusaha Pemangku Timbalan Datuk Bandar untuk terus kekal di atas pentas bagi sesi penyampaian cenderahati kepada Puan Rusni Beti Tajari, Pengurus Kanan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Wanita Berdaya Selangor WBS. Dengan ini dijemput Div-Div Kehormat untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Berusaha Pemangku Timbalan Datuk Bandar di atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Kepada Yang Berusaha Pemangku Timbalan Datuk Bandar serta Div-Div Kehormat, majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Diminta Yang Berusaha Pemangku Timbalan Datuk Bandar dan Div-Div Kehormat untuk turun ke bawah bagi sesi bergambar bersama para hadirin. Para hadirin diminta untuk berdiri untuk bergambar bersama-sama dengan Div Kehormat. Dipersilakan. Kepada yang belakang tu boleh ke hadapan. Ke semua para hadirin, jangan malu, jangan sesegan. Cepat ke hadapan. Yang
Mana yang belakang-belakang tu? Boleh ke depan? Kan tak nampak muka. Nak minta ke depan ke? Fotografer minta anda semua ke depan sikit, boleh ke? Para hadirin. Ke depan sedikit. Baik, terima kasih atas kerjasama anda. Baik, terima kasih kepada semua para hadirin. Hadirin sekalian, dengan ini majlis mengumumkan yang berusaha pemangku timbalan Datuk Bandar beredar meninggalkan majlis. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Rusni binti Tajari, Pengurus Kanan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Wanita Berdaya Selangor WBS untuk memberikan taklimat berkaitan pelaksanaan pengarus perdanaan gender mainstreaming di Selangor pada hari ini. Semasa sesi taklimat, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan dan insya-Allah segala pertanyaan akan dijawab dengan sebaik mungkin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, tes. Boleh dengar ke suara saya? Boleh? Suara, okey. Boleh dengar kan suara saya? Slide ada? Kina slide ada? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Rusni binti Tajari, merupakan pengurus kanan di Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Wanita Berdaya Selangor, Negeri Selangor. So hari ini kita akan go through sedikit secara teknikal berkenaan dengan apa itu pengarus perdanaan gender. So saya rasa bila sebut tentang pengarus perdanaan gender ni, dia banyak persoalan yang dalam kalangan sama ada di peringkat masyarakat ataupun pentadbiran kerajaan negeri, di PBT sendiri ada banyak persoalan. Jadi kita akan go through sedikit, saya rasa secara teknikal juga untuk memahami bagaimana kami laksanakan pengarus perdanaan gender di negeri Selangor dan apa yang kita akan laksanakan sebenarnya dan apa yang kita nak capai. So di peringkat PBT saya rasa ini kali pertama kami dijemput untuk memberi penerangan berkaitan dengan pengarus perdanaan gender. Slide ada ke? Okey, next. Okey, boleh dengar ke? Alright, so ada beberapa agenda yang kita akan go through hari ini. Saya akan perkenalkan sedikit apa itu mengenai WBS, siapa WBS ni sebenarnya, dan latar belakang GM, GM ni sebenarnya apa dan kenapa kita nak buat, sejarah projek GM di negeri Selangor, macam mana kita laksanakan, apa yang kita laksanakan iaitu strategi dari sudut macam mana kita laksanakan di negeri Selangor dan bagaimana GM ni satu konsep yang mungkin baru di peringkat MBSA dapat membantu rakan-rakan sekalian dari sudut gerak kerja apa yang dilakukan sekarang ini dan juga kenapa GM penting di pihak berkuasa tempatan lah di MBSA itu sendiri. Next. Okey, secara overall WBS telah ditubuhkan pada tahun 2020. Waktu itu zaman pandemik dan sebenarnya WBS ni dia adalah kombinasi beberapa
inisiatif Kerajaan Negeri Selangor berkaitan dengan wanita. Mungkin di peringkat MBSA mengenali Pusat Wanita Berdaya PWB yang kita ada penyelia di semua peringkat Dewan Undangan Negeri di DUN yang telah ditubuhkan pada tahun seingat saya 2011. Dah lama sebenarnya. So dia dah lebih kurang dalam 14 tahun lebih kewujudan Pusat Wanita Berdaya. Dan selepas itu ada beberapa inisiatif di peringkat kerajaan negeri. Contoh kita ada Akademi Kepimpinan Wanita AKW yang kita buat program-program kepimpinan bersama dengan wanita di negeri Selangor. Dan selepas itu penubuhan Institut Wanita Berdaya merupakan satu badan pemikir ataupun think tank. Dan kemudiannya semua inisiatif ni dirangkumkan jadi satu syarikat ataupun kita panggil anak syarikat, iaitu Wanita Berdaya Selangor. So mandat kami adalah ada 3 benda. Yang pertama adalah pembangunan dasar dan polisi. Yang kedua adalah pembinaan kepimpinan dan yang ketiga adalah pemberdayaan wanita. So any program-program pembangunan wanita, pembinaan kepimpinan, kajian berkaitan wanita dan keluarga diletakkan di bawah Wanita Berdaya Selangor. Kami juga merupakan anak syarikat Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan, di bawah kluster strategik. Maksudnya kami bukan non-komersial lah, bukan syarikat yang berprofit. Kita memang non-profit. Sebab mandat kita adalah untuk melakukan semua inisiatif dan program berkaitan dengan wanita di negeri Selangor. Dan yang paling latest adalah pada tahun ini, 31 Mei, Kerajaan Negeri Selangor telah melancarkan dasar dan pelan tindakan wanita negeri Selangor. Dan dalam dasar ni nanti boleh cek dekat website kami www.wanitaberdayaselangor.org.my, boleh download kita punya dasar. Ada beberapa perkara penting dalam dasar ni yang kita letakkan melalui 5 titik tumpuan. Dan titik tumpuan pertama adalah berkaitan dengan gender mainstreaming ataupun pengarus perdanaan dalam semua aspek pembangunan yang kerajaan negeri akan buat. Jadi itu adalah benda utama apa yang WBS akan laksanakan di peringkat negeri Selangor. Dan titik tumpu lain seperti ekonomi kehidupan, kesejahteraan, kesihatan, keselamatan dan juga berkaitan dengan inovasi. Dunia digitalization ataupun artificial intelligence sekarang, itu juga antara titik tumpu yang menjadi tunjang dalam dasar Wanita Selangor yang memfokuskan kepada pemberdayaan wanita dan keluarga itu sendiri. Alright, next. Okey, sebelum kita pergi, untuk saya beri kefahaman berkaitan dengan secara teknikal pelaksanaan GM ni, kalau saya boleh tanya dulu rakan-rakan di depan saya ni, adakah anda tahu mengenai projek pengarus perdanaan gender negeri Selangor? Siapa yang pernah tahu boleh angkat tangan? Tak tahu. Yang tak tahu angkat tangan? Okay, so mostly tak tahu. Okay. Alright, so next. Sebelum tu kita okay, so tadi saya tanya siapa yang pernah tahu dan mostly tak tahu. Maksudnya soalan yang next tu memang tak relevan lah. So apa yang anda tahu? Saya rasa Puan Aisyah tadi juga ada menerangkan beberapa secara gistnya apa itu pengarus perdanaan gender. Jadi kita akan go through sedikit apa itu pengarus perdanaan gender. Next. Okay, so GM ni sebenarnya adalah proses yang kita nak letakkan lensa gender dalam semua aspek perancangan, pelaksanaan, belanjawan, inisiatif, program, apa-apa yang kita buat di peringkat, especially di peringkat MBSA. Sama ada keputusan, dasar yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin di peringkat MBSA. Dan kita juga nak tengok dari sudut dasar, langkah ataupun kawal selia, especially proses belanjawan yang berlaku di jabatan ataupun agensi di peringkat MBSA itu sendiri. Apa yang kita nak capai sebenarnya? Sebab kita nak kekang diskriminasi dan kita nak capai kesaksamaan gender. Itu goal utama kita. GM ini bukanlah aspek kita nak tambah aspek ataupun lensa wanita sahaja. Sebab kita tahu dari sudut realitinya kita ada ramai golongan. Kita bukan sahaja ada wanita, kita bukan sahaja ada lelaki, kita ada golongan lain, contoh OKU, warga emas, kanak-kanak.
golongan-golongan kanak-kanak yang ada berkeperluan khas. So mereka ini adalah kita panggil sebagai stakeholders untuk kita masukkan dalam semua perancangan kita. Jadi itu yang penting sebenarnya, lensa gender tu yang kita nak masukkan dalam semua aspek pembuat keputusan yang kita nak buat. Terutamanya di peringkat pihak berkuasa tempatan. Saya rasa job scope ataupun jurisdiction PBT di peringkat negeri ni sangat besar yang melibatkan keterlibatan masyarakat itu sendirilah di peringkat nakar umbi dan sebagainya. Next. Jadi GM ni dia penting sebab kita nak make sure dia bawa pelbagai manfaat kepada masyarakat. Sebab kita nak pastikan pembuatan dasar legislatif yang berkualiti tinggi, yang setiap kali bila kita legislate certain dasar ataupun certain polisi, certain undang-undang di peringkat PBT, dia bagi impak kepada masyarakat tu sendiri. Maksud dia, bila kita buat dasar tu, kita tak diskriminasi siapa-siapa. Bila kita buat dasar tu, kita tak tinggalkan mana-mana golongan. Sentiasa ada manfaat kepada setiap golongan yang ada. Dan kita nak pastikan juga dasar dan intervensi ni dilaksanakan dengan lebih efektif. Boleh jadi ada banyak dasar ataupun polisi ataupun perancangan ataupun inisiatif yang kita buat ni sebenarnya dia tak efektif pada masyarakat. Sebab apa? Sebab bila kita buat dasar, kita tak ambil kira golongan ataupun live reality kehidupan sebenar golongan-golongan lain. Boleh jadi kita just buat because of itu adalah live reality kita. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, tapi tidak sebagai seorang OKU sebagai contoh. Tidak, bukan sebagai seorang kanak-kanak. Jadi perspektif ini yang sangat penting sebab kita nak pastikan dia efektif kepada masyarakat. Dan kita juga nak pastikan sekiranya ada ketidakadilan itu tidak berterusan lah. Kan? Sebab kalau kita tengok realiti dia, mungkin boleh jadi bila kita dah buat dasar ni, kita susah nak tarik balik dah. Sedangkan dasar ni dia tak bagi manfaat pun pada golongan orang lain. Warga emas sebagai contoh. Kalau kita buat satu pembangunan ataupun development, kan, dia sangat menyusahkan golongan-golongan lain. Ataupun certain especially kepada wanita sebagai contoh. So kita nak pastikan diskriminasi itu tidak berterusan dan kita boleh capai social justice ataupun keadilan sosial itu secara bersama. Next. Okay, next. Okay, dari sudut latar belakang saya rasa Puan Aisyah ada maklumkan juga sedikit tadi. So konsep GM ni sebenarnya dah lama diperkenalkan pada tahun 1995 lagi di peringkat United Nations. Melalui Third World Conference, dan konsep ini di peringkat Asia Pasifik ataupun di peringkat ASEAN sendiri kita dah adopt pada tahun 1995 melalui Beijing Platform for Action. So dalam Beijing Platform for Action ni dia merupakan satu dasar ataupun polisi yang kerajaan Malaysia adopt. Bila dia adopt, dia bawa balik Malaysia untuk pastikan especially kepada golongan wanita ni kemajuan mereka boleh dilihat secara bersama. Jadi apa yang ada dalam Beijing Platform for Action pada ketika itu, sebab mereka melihat golongan wanita menghadapi halangan yang sangat besar untuk mencapai kemajuan disebabkan banyak faktor. Faktor agama, faktor usia, etnik, budaya, disability ataupun ketidakupayaan dan status yang lain. So wanita pada ketika itu memang dilihat dari sudut statusnya sangat kita boleh sebut sangat terkebelakang lah. Keterlibatan wanita dalam politik, keterlibatan wanita dalam ekonomi, dalam sosial, dalam keusahawanan dan sebagainya. Jadi macam mana kerajaan nak pastikan yang kita boleh bantu wanita ini untuk maju ke depan. Jadi melalui dengan satu dasar ataupun satu polisi. Maka Beijing Platform for Action ni lah wujud dan kita adopt untuk bawa di peringkat federal. Jadi GM ni diperlukan di setiap negara untuk pastikan pembangunan yang lestari, sustainable dan pembangunan yang sensitif gender lah yang memakai lensa gender tu bila kita buat dasar dan polisi. Jadi ini adalah sejarah yang dari tahun 1985 sehingga ke hari ini. So Beijing Platform for Action tahun depan 30 tahun yang saya rasa kerajaan Malaysia akan memberikan status berkaitan dengan apa current status wanita-wanita di Malaysia sekarang ini. Kita nampak ada kemajuan, tapi kita masih nampak ada beberapa gaps yang masih wujud. Contoh kalau saya boleh bagi dari sudut statistik, Tuan Haji ada sebut tadi,
kita nampak ada kemajuan tetapi sangat stagnan. Kalau kita tengok dalam labour force participation rate ataupun kadar penyertaan buruh kita di Malaysia, secara puratanya wanita, persentage wanita yang bekerja hanya dalam 56% dibandingkan dengan lelaki 80%. Gap dia sangat besar kan? Walaupun ada kemajuan tapi gap dia sangat besar. Kenapa? Ada banyak faktor. Kan, it's not about wanita tak ada education. Kalau kita tengok kita punya status pendidikan wanita di Malaysia, kita sangat ke depan sebenarnya. Tapi dia tak reflect kepada penyertaan wanita dalam tenaga buruh. Sebab ada banyak faktor lah. Contohnya ekosistem dari sudut penjagaan anak tak ada, taska yang mahal, taska yang jauh, ataupun dari sudut keselamatan. Sekarang ni banyak isu berkaitan dengan isu keselamatan kanak-kanak di taska-taska yang tak berdaftar ataupun taska yang kita tak tahu dari sudut kualiti dia macam mana. So ini yang sangat merisaukan kepada golongan wanita, dan yang selalunya yang akan give up untuk bekerja, yang terpaksa give up untuk bekerja adalah wanita. Sebab kita ada budaya yang memang kita beranggapan wanita sahaja yang sesuai duduk rumah dan sebagainya. So kita mesti ada budaya tu yang memang sangat embedded ataupun sangat rooted dalam budaya kita. Bukan nak kata benda tu salah, tidak. Tetapi kita nak kata dari sudut kemampuan wanita sebenarnya boleh untuk pergi jauh. Tapi apa ekosistem yang boleh membantu wanita untuk pergi ke depan? Ini hanya satu contoh yang saya boleh bagilah. Kalau kita tengok dari sudut politik, kita punya penyertaan wanita sebagai pembuat keputusan. Di parlimen kita cuma ada 12% sahaja. Kita cuma ada dalam 20 something out of 112 ahli parlimen wanita. Masih sikit, kita tak pernah capai 30%. Dan kalau kita tengok even di peringkat Dewan Undangan Negeri di seluruh Malaysia pun tak ada negeri yang capai 30%. Dan 30% ni dia adalah satu dasar ataupun satu polisi. Yang kalau kita achieve, bagus. Kalau kita tak achieve, tak ada apa-apalah. Kalau kita tengok contoh macam negara-negara lain, saya ambil contoh yang paling dekat adalah Indonesia. Indonesia, keterlibatan wanita mereka dalam politik untuk capai 30% adalah satu dasar dan polisi yang diletakkan dalam pentadbiran kerajaan mereka. Kalau mereka tak capai 30%, ada penalti yang akan diberikan kepada parti-parti politik yang tak menghantar calon wanita. Kalau di Malaysia, sistem pilihan raya kita tak ada. Kalau tak hantar tak ada masalah. Jadi usually memang yang akan dihantar adalah calon lelaki. Sedangkan kita ada ramai pemimpin wanita yang mampu sebenarnya. So itu adalah jurang ataupun gap yang wujudlah sekarang ini. Next. Kalau kita tengok di peringkat negeri Selangor, di peringkat federal, di peringkat ASEAN dan juga United Nations, apa yang ada di slides ni adalah kita punya komitmen untuk pastikan pengarus pendanaan gender ataupun GM ni sentiasa dijalankan. Dalam RS1 kita, dalam dasar wanita. Di peringkat federal kita ada dasar wanita negara, dan sekarang ni yang saya dimaklumkan kerajaan tengah revise balik dasar wanita yang baru. Untuk kita adopt balik, dan kita nak tengok macam mana dan apa pelaksanaan yang akan dibuat akan datang nanti. Dalam perlembagaan persekolahan kita, artikel 8-2 pindaan 2001 memang dijelaskan tidak ada diskriminasi antara mana-mana gender, lelaki, wanita. Di peringkat ASEAN ada Gender Mainstreaming Strategic Framework, yang mana di peringkat ASEAN, negara-negara ASEAN wajib untuk adopt untuk laksanakan. Jadi apa yang kita buat hari ini sebenarnya adalah komitmen-komitmen yang sebenarnya kita dah ada lama, untuk kita pastikan semua pelaksanaan ni dia dapat manfaat kepada semua masyarakat. Dan di peringkat United Nations, kerajaan Malaysia yang paling penting adalah SIDO, Beijing Platform for Action, yang ini adalah yang Malaysia adopt sehingga hari ini. Setiap 4 tahun sekali Malaysia kena report status keterlibatan wanita dalam semua peringkat di peringkat United Nations. Dan saya rasa SDG adalah yang paling dekat dengan pihak berkuasa tempatan lah. So SDG 5, Gender Equality. So ini antara yang saya rasa kita boleh tengok balik sejauh mana kita punya komitmen setakat ini. Dan dasar dan polisi ini bukanlah satu dokumen
yang kita tahu dan kita just biar macam tu. Dia sebenarnya ada beberapa action yang menjadi tanggungjawab kita sama ada di peringkat negeri atau di peringkat federal untuk kita kena laksanakan. Next. SDG, kita ada dalam 17 SDG. SDG yang kelima tu adalah SDG kesaksamaan gender yang sebenarnya merantasi semua 17 SDG. Kalau kita cakap tentang SDG yang pertama, SDG yang pertama adalah no poverty. Kan? No poverty, kita nak pastikan semua golongan ni tak berlaku poverty tu. Kanak-kanak ke, wanita ke, lelaki ke, orang-orang upaya ke, semua kita nak pastikan. So dia merentasi. Kalau kita mengguna pakai lensa gender untuk buat dasar dan polisi, dia akan merentasi semua SDG ni sebenarnya. Next. RS1 yang saya dimaklumkan akan ada RS2 sebab RS1 dia habis 2025. Ada 4 tunggak utama. So dalam pengukuhan ekonomi, inklusiviti, pemacuan kelestarian dan tadbir urus, ini semua sebenarnya sangat penting untuk mengguna pakai lensa gender sebab kita nak pastikan apa yang kita laksanakan ini mengambil kira semua keperluan. Next. Ini dalam dasar kita, dalam titik tumpuan kita yang pertama iaitu pengarus perdanaan gender dalam pembangunan. So dalam dasar dan titik tumpuan yang pertama, ini adalah cross cutting semua matlamat yang kita nak capai sebenarnya. Langkah 1, langkah 2 tu sebenarnya yang paling penting dari sudut belanjawan responsif gender dan participatory ataupun gender responsive budgeting. Pengarus perdanaan gender ni kalau saya boleh kongsi, selain daripada Selangor, ada satu negeri lagi yang sebenarnya dah lama laksanakan, dah 10 tahun, iaitu Pulau Pinang. Tapi Pulau Pinang punya approach dia sangat berbeza sedikit dengan apa yang kita buat. So Pulau Pinang mereka buat gender responsive budgeting bersama dengan 2 PBT mereka sebab mereka ada 2 PBT saja kan di Penang. So dari sudut belanjawan responsif gender, setiap tahun mereka akan bantu PBT macam mana di peringkat PBT ni mereka nak pastikan semua kerangka pelaksanaan dan belanjawan tu ambil kira lensa gender. So mereka akan buat training bersama dengan ahli majlis, bersama dengan kaki tangan PBT dan sebagainya. Itu approach yang sangat sesuai di Penang. Di Selangor untuk pengarus perdanaan gender, kita masih dalam fasa pilot project lah. Ni fasa yang ketiga. So kita nak tengok dari sudut durability di peringkat struktur kerajaan negeri sejauh mana dan macam mana akan datang nanti kita akan laksanakan secara berstruktur. Next. Okay, so di peringkat ASEAN, saya kongsi sedikit, Malaysia antara negara yang agak ketinggalan dari sudut pelaksanaan GM. Di peringkat federal, kita tidak ada satu sistem ataupun struktur yang sangat jelas yang diturunkan kepada negeri-negeri macam mana GM ni nak dilaksanakan. Mereka di peringkat federal ada pelaksanaan dari sudut pelantikan pegawai-pegawai titik tumpuan gender itu. Tetapi dia tidaklah menjadi satu kewajipan kepada mereka. Dan kalau kita tengok di peringkat ASEAN ni, negara yang paling maju adalah Filipina. Dan kalau Filipina ni, kalau rakan-rakan tengok dari dalam statistik Global Gender Gap Index yang setiap tahun akan dikeluarkan, Filipina ni antara negara yang sangat ke depan. Sebab apa? Sebab GM dia diinstitusikan di peringkat kerajaan sebenarnya. Okay, next. Okay, projek GM di negeri Selangor. So ini apa yang kita buat. GM di negeri Selangor kita start buat pada tahun 2020. Projek GM ni cuma adalah pilot project ataupun projek rintis. Sebab mandat daripada Menteri Besar adalah untuk kita nak tengok dari sudut penstrukturan kerajaan negeri tu mampu ataupun tak kaki tangan kerajaan ni mereka boleh faham untuk laksanakan benda ni. It is part of their job. Tapi untuk memahami dari sudut kerangka nak bawa lensa gender dalam pelaksanaan pembuatan dasar tu mereka tak familiar. Tahun 2020 diperkenalkan sehingga ke hari ini melalui 3 fasa. Tahun ini dan tahun depan kita berada dalam fasa yang ketiga iaitu fasa yang terakhir lah. Kita dah bersama dengan beberapa agensi dan beberapa kaki tangan yang kita latih. Next.
So di peringkat kerajaan negeri, GM ni kita dah laksanakan 2 fasa sebelum ni. So apa yang kita laksanakan adalah kita bersama dengan Exco, portfolio Exco, dan Exco akan lantik jabatan ataupun agensi di bawah portfolio Exco tu yang bersama dengan kita. So 2 fasa sebelum ni kita dah bersama dengan 7 portfolio Exco sebenarnya. Puan Rozia tu ada 2 portfolio Exco lah. Kita bersama dengan mantan YB Dr. Siti Maria melalui portfolio pembangunan wanita. Kita bersama dengan JKM. Sebab di peringkat JKM sangat dan kita tahu JKM punya target group ni dia daripada, kita sebut kalau in English kita panggil from cradle to grave. Daripada orang yang lahir sampai mati, semua golongan mereka cater. Daripada kanak-kanak sampai golongan orang tua. Jadi apa yang di peringkat JKM yang kita nak buat adalah kita nak pastikan dari sudut data tu ada bantuan yang mereka buat tu tepat tak kepada golongan yang sepatutnya. Dan setiap bantuan yang mereka buat tu betul-betul sampai ataupun tidak. So itu yang kita nak tengok. Dan di bawah portfolio YB Rozia, Perumahan dan Pembangunan Usahawan, kita bersama dengan LPHS dengan PKNS, kita pun bersama dengan portfolio sukan. Mungkin ramai yang rasa macam, oh perlu ke sukan kita nak ada lensa gender dan sebagainya? Sangat perlu. Kalau kita tengok isu diskriminasi dengan sexual harassment dalam bidang sukan ni sangat rampant, sangat banyak sebenarnya, tapi it is underreported. Sebab bila jadi orang tak tahu nak report macam mana. So kita tengok isu-isu tu banyak berlaku dan seingat saya tahun ini YB Henayo, Menteri Belia dan Sukan, ada keluarkan satu code of conduct berkaitan dengan sexual harassment di peringkat KBS sebab mereka ada buat satu kajian, memang ramai atlet-atlet wanita yang mengalami isu-isu gangguan sexual harassment ni di peringkat sukan mereka. Dan fasa kedua kita bersama dengan 3 portfolio, bersama dengan Datuk Menteri Besar sendiri, portfolio pendidikan, kita bersama dengan bahagian pendidikan Islam JAIS. So JAIS ni pada awalnya kami kira agak susah sebenarnya untuk nak bagi kefahaman kepada mereka. Tapi Alhamdulillah JAIS antara agensi ataupun jabatan yang sangat ke depan dari sudut pelaksanaan dan komitmen mereka lah. Dan kita bersama dengan Majlis Bandaraya di Raja Klang, sekarang ni dah naik sebagai Majlis Bandaraya. Dan juga kita bersama dengan pejabat daerah dan tanah hulu langat. So di peringkat masyarakat lah kita nak tengok. So ini 2 fasa yang kita dah laksanakan sebelum ni. Ada banyak cabaran yang kita tengok dan ada banyak benda yang positif dari sudut komitmen, kefahaman, kesanggupan pegawai-pegawai ni. Bila kita bagi latihan, mereka lihat, oh this is something yang sangat bagus dalam kerja mereka. Terutamanya kepada mereka yang banyak terlibat dengan masyarakat. So generally sebenarnya kerja kita ni semua melibatkan dengan masyarakat, dengan setiap golongan. Akan ada kita terlibat. Tapi adakah kita pastikan yang dalam setiap pembuatan keputusan yang kita buat ni kita ambil kira mereka punya perspektif, mereka punya keperluan. Jadi itu yang kita nak tengok sebenarnya. Dan kalau rakan-rakan boleh tengok, setiap portfolio ni portfolio yang berbeza. Kami ambil daripada portfolio perumahan. So mungkin orang fikir, oh perumahan ni nak buat pasal apa? So LPHS, kalau saya boleh kongsi, selepas mereka melalui proses GM ni dengan kami, ada satu kajian yang mereka buat sekarang. Mereka tengah buat kajian pemilikan rumah wanita. Sebab di peringkat Malaysia, untuk mereka nak tengok indikator yang wanita ini ada harta, dengan apa tahu? Satu je, ada handphone, consider you ada harta. Ada handphone saja. Sekarang ni siapa yang tak ada handphone? Kanak-kanak pun ada handphone kan? Tapi adakah itu sebagai satu harta yang bernilai? Mungkin tak, mungkin ya, mungkin ada yang rasa ya, kan? Tapi sebenarnya tidak sangat. Jadi melalui kita dah melalui proses GM, so mereka decide mereka nak buat kajian tu sebab mereka nak tengok rumah ni sangat penting kepada wanita, especially wanita-wanita yang berada di luar bandar, yang tak pernah bekerja, yang mungkin melalui proses-proses kehidupan pernah berlaku domestic violence, pernah berlaku isu-isu lain yang menyebabkan penceraian berlaku dan sebagainya. So dari sudut harta itu mereka mungkin tak ada. So itu lensa gender yang mereka letakkan dan sangat penting sebenarnya.
Sebab selama ni memang kalau kita tengok data kita, kebanyakan rumah ni dimiliki oleh lelaki. Sebab usually memang lelaki akan beli rumah. Because our expectation lelaki kita keluarga kena beli rumah dan it is part of nafkah kepada family ataupun kepada isteri. Tapi adakah wanita tak boleh beli rumah dan sebagainya? So itu perspektif yang kita nak tengok dan sangat pentinglah. Next. Untuk fasa yang ketiga, kita tengah jalankan, ini adalah fasa yang terakhir. Selepas fasa ni, kita akan buat satu evaluation dan kita akan angkat kita punya recommendation kepada Datuk Seri Datuk Menteri Besar lah untuk kita institusikan GM ni sama ada di peringkat PBT ataupun di peringkat pentadbiran kerajaan negeri. Kita bersama dengan 4 portfolio exco, pun portfolio yang berbeza. Kita bersama dengan portfolio kewangan, pelaburan, pemberdayaan usahawan dan kesihatan awam. So agensi yang akan terlibat dengan kami adalah Perbendaharaan Negeri Selangor, SAIDEC, Yayasan Hijrah dan juga Jabatan Kesihatan. So projek ini akan melalui dalam tempoh 9 ke 10 bulan sebab ada beberapa fasa yang saya akan jelaskan sebentar lagi yang mereka akan lalui. Next. So ini antara yang saya nak kongsi jugalah daripada awal fasa pertama GM diperkenalkan di Negeri Selangor. Kita tubuhkan GM Council ataupun Majlis GM yang pengurusikan sendiri oleh Datuk Menteri Besar untuk kita bagi update berkenaan dengan projek. Dan untuk fasa 1 dan fasa kedua kita bersama dengan 7 kumpulan Gender Focal Point dan Gender Focal Team. Nanti saya akan jelaskan siapa mereka ni. Dan kita dah latih dalam 26 orang kaki tangan kerajaan. Komitmen tu ada, walaupun ini adalah satu perkara yang baru kepada mereka antara feedback yang kami dapat. Tetapi mereka melihat ini adalah benda yang sangat penting dalam kerja mereka sebenarnya. Next. Selepas daripada itu kita akan melalui beberapa siri latihan kefahaman gender dan juga audit gender. So macam mana kita nak faham proses ni berlaku, kita akan berikan beberapa latihan ataupun bengkel kepada kaki tangan JFP-JFT yang kita pilih ni. Dan juga selepas daripada itu, kita akan minta mereka untuk balik ke organisasi masing-masing untuk buat satu audit gender. Yang tu nanti saya akan jelaskan dalam slide seterusnya. Next. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan PTG. PTG itu short form kepada Pelan Tindakan Gender. Maksud dia, apa yang mereka nak laksanakan di organisasi mereka untuk pastikan kefahaman gender kepada semua kaki tangan tu ada. So ini adalah pelaksanaan kepada mereka lah. So kita bersama dengan JAIS, bersama dengan Majlis Bandaraya dan beberapa agensi yang saya sebutkan tadi. Next. Ini adalah struktur GM. So basically kita dah ada 11 exco lah, bukan 4 exco sahaja. Dipengerusikan oleh Datuk Menteri Besar sendiri. Exco Pembangunan Wanita YB Anfal sebagai peneraju utama. So WBS adalah sebagai sekretariat. So fungsi kami adalah kita ada konsultan yang bersama dengan kita yang kita berikan latihan kefahaman bersama dengan kaki tangan yang dilantik ini yang kita akan bersama dengan mereka dalam tempoh 10 bulan untuk kita laksanakan. Dan Majlis GM di peringkat Kerajaan Malaysia tak pernah lagi ditubuhkan. Kerajaan Negeri Selangor adalah negeri pertama yang ada Majlis GM untuk kita nak pastikan dari sudut keadilan sosial, kesesamaan gender itu sentiasa dilaksanakan. Next. Okay, next. Okay, untuk strategi projek GM, macam saya maklumkan tadi, so kita sebenarnya ada 3 strategi yang paling utama. Tapi yang paling penting juga adalah pelantikan pegawai titik tumpuan gender dan juga pasukan tumpuan gender. So kaki tangan yang kita lantik dalam organisasi ni mereka adalah sekumpulan. Mereka bukan adalah berseorangan. Mereka akan bekerja bersama untuk memahami macam mana mereka nak integrasi kerja-kerja tu untuk ada lensa gender. So mereka ni boleh jadi daripada bahagian ataupun unit yang lain. So itu apa yang kita cadangkan kepada jabatan ataupun agensi ni sebab kita nak pastikan bukan dalam jabatan ataupun unit yang sama sahaja yang akan bekerja. Mereka kena tengok jabatan lain punya kepentingan juga. So kita akan latih mereka dan mereka akan lalui beberapa peringkat strategi lah. Yang pertama kita buat pembangunan kapasiti.
Yang kedua, kita akan buat audit gender. Yang ketiga, kita akan buat pelan tindakan gender. Kita akan go through one by one secara technical sikit. Next. Jadi ini adalah peranan pasukan tumpuan gender tadi. Selalunya kita akan minta 4 ataupun 5 orang yang diketuai oleh pegawai titik tumpuan gender dalam setiap portfolio. Dan ahli pasukan ni kena terdiri daripada lelaki dan wanita. Fasa pertama, waktu kita minta cadangan kaki tangan kepada kita, usually mereka bagi semua wanita. Sebab when it comes to isu gender, mereka ingat itu adalah isu wanita sahaja. Tak, macam yang saya maklumkan tadi, dia adalah isu semua golongan. Jadi kita perlu equal participation supaya kita pastikan lelaki pun kita nak tahu perspektif dan keperluan macam mana untuk kita pastikan pelaksanaan tu betul-betul berjalan. Dan kita akan ambil satu daripada UPEN ataupun sektoral, satu wakil daripada pejabat Exco, sebab wakil pejabat Exco sangat penting sebab mereka yang akan advise YB dari sudut dasar polisi, inisiatif, program dan juga dari sudut belanjawan. Dan 2 ataupun 3 daripada jabatan ataupun agensi. So in total sebenarnya kita kalau boleh nak 4 ataupun 5 orang dalam jabatan ataupun agensi di bawah portfolio YB. Next. So antara bidang tugas adalah mereka kena hadiri semua siri pembangunan kapasiti. So ada 5 siri pembangunan kapasiti untuk memberikan mereka kefahaman yang lebih jelas lah kepada semua pegawai-pegawai ni. Dan sanggup melakukan tugasan latihan dan beberapa kerja yang kita berikan. Dan usually untuk projek GM, pilot project ni, kita memang bagi tahu siap-siap dari sudut komitmen mereka dalam tempoh 20 ke 25 hari bekerja. 20 ke 25 hari bekerja ni dia bukan straight. So dalam tempoh 10 bulan, bulan pertama, bulan kedua mungkin dalam 2-3 hari sahaja. Diorang kena attend training, kena buat tugasan dan sebagainya untuk melihat di peringkat jabatan dan agensi, di peringkat jabatan agensi mereka. Dan juga bekerjasama dengan WBS dan konsultan. Dan yang paling penting adalah mempunyai komitmen yang tinggi. So kita pun nampak ada beberapa gap yang kita lihat sepanjang kami laksanakan. Ada pegawai-pegawai ataupun kaki tangan yang dihantar untuk melaksanakan projek ini melalui YB Exco. Agak sukar untuk berikan komitmen. Tapi pada kami di peringkat WBS, ini adalah kerja yang kita perlu letakkan komitmen yang tinggi. Ada juga yang drop out halfway, tak sanggup nak jadi sebab dia kata kerja dah banyak. So this is part of like additional work yang diorang ada. So itu antara gaps yang kami tengok lah, dan dia bukan satu masalah besar. Kami still teruskan projek, sebab itu kita laksanakan pilot project, sebab kita nak tengok ini adalah benda baru di peringkat kerajaan negeri. Jadi mampu ataupun tak kerajaan negeri nak institusikan akan datang nanti untuk pastikan pengawas pendanaan gender di semua peringkat level pembuat keputusan ni dijalankan. Next. Yang pertama, pembangunan kapasiti. So kita nak pastikan semua kaki tangan ataupun penjawat awam mereka mampu nak faham pelaksanaan GM ni dan mampu untuk tengok jangka masa akan panjang dari sudut keberkesanan dia. So latihan capacity building ni sangat penting. Mereka akan lalui 5 level yang kita panggil, yang kami letak bengkel 101 hingga 105 lah. Kita akan lalui beberapa, ini saya ceritakan secara roughly saja, kita tak cerita secara detail. So every bengkel ni kita ada modul-modul yang kita akan letakkan. So 1.101 pengenalan gender dan kesesamaan gender adalah level yang paling basic untuk faham. So kita nak faham apa beza, contoh dalam modul tu kita bagi faham konsep apa beza gender dengan jantina, apa itu diskriminasi, apa itu stereotype, apa itu unconscious bias. So ini adalah modul-modul yang kita akan letakkan lah, sebab dalam kerja kita seharian, nak tak nak sebenarnya kita kena akui ada banyak benda yang kita tak ambil kira disebabkan oleh kita ada satu perspektif yang kita rasa tak apa buat macam tu. Tak apa tak libatkan wanita bila kita buat keputusan. Sedangkan bila kita buat keputusan dan dasar ni, impak dia banyak pada wanita sebagai contoh. So
Itu antara benda-benda yang kita akan unpack dan kita belajar waktu bengkel ni lah. Bengkel kedua, pengenalan tentang komponen GM, macam mana GM dilaksanakan dan sebagainya. Bengkel ketiga berkenaan dengan audit gender. Bengkel keempat, macam mana nak buat audit gender. Dan bengkel kelima, macam mana nak laksanakan pelan tindakan gender. So ini secara roughly apa yang kita buat bagi pembangunan kapasiti. Next. Audit gender. Lepas kita bagi latihan beberapa siri capacity building, kita akan minta jabatan ataupun agensi untuk buat audit gender. So audit gender ni apa? Audit gender ni kita nak minta JFP ni untuk melihat ketersediaan organisasi yang mengarus perdanakan gender. So apa benda yang mereka akan lihat? So ada 7 elemen penting dalam audit gender. Antaranya adalah dari sudut promosi kesesamaan gender. Yang kedua adalah kefahaman berkenaan gender. Kaki tangan faham tak tentang kefahaman gender? Ada tak dalam kalangan kawan-kawan kita di tempat kerja yang selalu buat sexist remarks? Yang ada tak berlaku gangguan seksual? Ada tak berlaku isu-isu diskriminasi dan sebagainya? So itu yang kita minta untuk kita lihat organisasi tu tengok di peringkat jabatan ataupun agensi ataupun di peringkat PBT nanti ada tak berlaku benda tu. Dan kita pernah tak buat training capacity building berkaitan dengan kefahaman gender, reka bentuk dan penggunaan data pecahan jantina. Data pecahan jantina ni adalah sangat penting sebab apapun pelaksanaan yang kita buat, dasar yang kita buat, kita kena based on data. Kan kalau kita kata kita bagi 100 juta kepada program usahawan, apa basis kepada 100 juta kita nak bagi tu? So kita kena tahulah kenapa 100 juta. So itu yang kita nak sampaikan kepada organisasi. Dan yang kedua adalah dari sudut belanjawan responsif lah. Untuk kita tengok equal tak distribution antara golongan-golongan di peringkat, terutama di peringkat PBT. Saya nampak PBT banyak deal dengan masyarakat juga dari sudut pembangunan sosial, bukan saja dari sudut infra. So dari sudut belanjawan tu wujud ataupun tak, kita laksanakan ataupun tak. Dan jurang gender di dalam organisasi. Tuan Haji tadi ada mention di peringkat MBSA kaki tangan lelaki dalam 60% plus, kaki tangan wanita dalam 34. So masih tak equal dan kita bukan nak capai untuk equal, tapi kita nak tahu apa gap besar yang berlaku yang menyebabkan tak ramai wanita. Tak ramai kaki tangan wanita dan ramai kaki tangan lelaki sebagai contoh. Kan mungkin mungkin selama ni kita rasa tak ada masalah je sebenarnya. Tapi at the back of the point sebenarnya kita nampak dari sudut pelaksanaan tu dia banyak jurang disebabkan representasi itu masih tak sama. Ataupun di peringkat pembuat keputusan itu siapa yang lagi ramai? Golongan mana yang lagi ramai? So sebagai contoh, mungkin kita boleh imagine kalau kita tengah nak buat satu dasar berkaitan dengan OKU, ada tak golongan OKU in the room yang buat keputusan bersama-sama untuk ambil kira apa keperluan mereka? Boleh jadi mungkin tak. So kita nak unpack kita punya pemahaman ataupun unconscious bias untuk pastikan mereka semua ni terlibat. Sebab itu adalah live reality golongan itu. Kita yang bukan OKU mungkin boleh bagi perspektif kita, tapi kita tak pernah hidup pun sebagai orang OKU sebagai contoh. Jadi perspektif mereka sangat penting. Dan juga promosi berkaitan dengan kesesamaan gender. So dalam audit gender ni kita akan gunakan beberapa metod lah, antaranya temu bual, focus group discussion dan kaji selidik. Sebab kita nak dapatkan data sebenarnya. Berlaku tak isu-isu ni? So kalau berlaku macam mana kita nak overcome? Ini adalah pilot project yang kita buat. Tapi in real practice sebenarnya audit gender ni akan dilaksanakan dalam tempoh dalam 3 ataupun 5 tahun saja sekali. Tapi dalam pilot project GM kami dalam tempoh 10 bulan tu kita memang akan minta organisasi buat audit gender. Just untuk tengok sebenarnya apa findings yang diorang boleh dapat. So kita dah bersama dengan 7 agensi dan jabatan. So findings mereka semua sangat menarik. Contohnya di peringkat JKM, saya boleh bagi contoh. JKM macam saya kata, mereka ni handle daripada orang yang baru lahir sampai tua. So basically, bila mereka kumpul data mereka sangat tidak detail dan sangat tak ada data pecahan jantina. So kalau golongan OKU, diorang tak tengok, ada beberapa data
di peringkat negeri Selangor diorang tak tengok dari sudut lelaki dan wanita, ataupun golongan tu golongan OKU ataupun tak dan sebagainya. So pecahan-pecahan itu sangat penting untuk kita pastikan pengagihan sumber tu equal. Kan, sebab kalau kita kata macam saya kata tadi, kalau kita kata kita bagi 100 juta peruntukan kepada usahawan OKU sebagai contoh, berapa juta patut kita bagi kepada usahawan OKU wanita sebab keperluan dia berbeza? Berapa juta sepatutnya kita bagi kepada usahawan OKU lelaki? Berapa juta kita perlu bagi kepada usahawan OKU warga emas sebab keperluan dia berbeza bila dia nak buat bisnes dan sebagainya. So itu yang kita nak terapkan sebenarnya. So data tu sangat penting untuk kita dapatkan. So kita tak adalah buat pengagihan sumber yang sembrono. Kita rasa macam okey cukuplah 50k. Kita rasa macam cukuplah 50k untuk bahagian wanita, sedangkan banyak kita nak buat sebenarnya. 50k mungkin tak cukup. Sebab tu data tu sangat penting sebab dia evidence based data yang kita perlukan. So in real, macam saya kata, realitinya audit gender ni dia akan dilaksanakan 3 hingga 5 sekali saja dalam tempoh 3-5 tahun. Sebab kita pun tahu di peringkat pelaksanaan inisiatif yang kita buat ni, dia bukan bersifat one off. Dia mungkin bersifat jangka masa panjang. Jadi kita nak tengok impak dan keberkesanan tu, maka kita tak buat setiap tahun. Sebab kalau kita buat setiap tahun, nanti kita akan buat repetition dan kita tak boleh nak tengok apa impak yang sepatutnya kita dapat. Next. Dan yang terakhir, daripada audit gender, bila saya kata tadi untuk dapatkan data, method yang kita guna tadi, mereka akan ada beberapa findings sebenarnya, dan findings ni yang kita akan bentangkan dan mereka akan buat satu yang kita namakan sebagai pelan tindakan gender lah. So dalam findings tu mungkin mereka akan tengok beberapa masalah ataupun halangan di peringkat organisasi tu. Kan, antara contoh yang saya boleh letak kat sini adalah dapatan daripada audit gender tu, kaki tangan kurang memahami secara mendalam mengenai gender, GM dan pelaksanaan GM. Jadi apa yang jabatan agensi tu akan buat adalah diorang nak buat kempen kesedaran berkenaan dengan gender. Target mereka adalah semua kaki tangan. So apa yang mereka akan buat? Latihan gender diorang akan bagi, penyediaan bahan kempen, mengenai pasti pegawai yang bertanggungjawab untuk bahan-bahan kempen. Tahun kedua, untuk pelan tindakan gender, kami bersama dengan Jabatan Agama Islam, bahagian pendidikan Islam, mereka buat latihan kefahaman gender bersama dengan cikgu-cikgu mereka. Cikgu yang bergrade 41 dan ke atas di peringkat bahagian pendidikan Islam. So latihan kefahaman gender diorang buat 2 kali sebab nak bagi kefahaman yang secara basis kepada kaki tangan lah. So itu apa yang diorang nak capai untuk pastikan semua orang ada understanding yang sama sebenarnya. Next. Okay, so macam mana GM ni boleh membantu MBSA sebenarnya? So ada 2 benda yang kami selalu terapkan. Yang pertama adalah tadbir urus yang baik dan juga adalah pemberdayaan wanita. So tadbir urus yang baik ini adalah kita nak tengok rancangan dan pelaksanaan program-program yang memakai lensa gender di peringkat MBSA. Sebab kita nak pastikan keperluan semua peringkat itu sentiasa ada dan diambil kira. Contoh macam saya kata, saya selalu bagi contohlah inisiatif ataupun bantuan kita berikan kepada ibu bapa, kita berikan kepada kanak-kanak ataupun single parent dan sebagainya. So bantuan-bantuan ini dia tak boleh kita terus rangkumkan, kita rasa oh bantuan ni kena sama, sedangkan keperluan dia berbeza. Kan? Untuk kanak-kanak keperluan dia berbeza, untuk OKU warga emas keperluan dia semua berbeza. So dari sudut tadbir urus yang baik, kita nak pastikan benda tu sentiasa ada. Dan yang kedua adalah dari sudut pengagihan sumber lah. Ini yang memang kita terapkan, belanjawan responsif gender, untuk kita tengok keperluan setiap golongan ni berbeza, dan kita nak pastikan intervention perancangan tu pun kena berbeza juga. Kita tak boleh rangkumkan kita rasa golongan OKU kita kena bagi macam ni sama je dengan golongan warga emas. Tak sama, keperluan dia mungkin berbeza. Dari sudut persentage orang-orang golongan kurang upaya warga emas pun dah berbeza kan. Jadi dari sudut belanjawan tu dia kena berbeza juga. Dan yang akhirnya adalah untuk kita tingkatkan kesedaran pekerja dalam kalangan kaki tangan lah. Sebab ni kita nak kekang isu-isu diskriminasi, isu-isu gangguan seksual dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pemberdayaan wanita.
So kita nak tengok juga program latihan kepimpinan kepada kaki tangan dan masyarakat setempat mengambil kira keperluan yang berbeza. So kita nak pastikan setiap golongan ni kita boleh empower melalui apa jua inisiatif yang kita buat lah. Sebab pendekatan different people, different needs ni sangat-sangat penting. Sebab kita nak pastikan lensa gender, keperluan setiap orang ni diambil kira dalam apa jua pelaksanaan yang kita nak buat. Next. Okay, saya cuma nak bagi beberapa contoh sebelum saya akhiri sesi taklimat ni. Ni gambar saya ambil di salah satu RNR. Saya rasa siapa yang selalu balik stop dekat RNR, especially waktu raya, waktu puasa ke waktu bila-bila, kita akan tengok tandas wanita selalu queue dia panjang banding dengan tandas lelaki. Saya husband orang Terengganu, kalau saya balik Terengganu, selalunya strategi kami adalah kami akan stop sekali sahaja. Kami tak akan stop banyak kali. Sekali saja, dan kami akan selalu balik pukul 1 pagi. So akan sampai dalam mungkin 7-8 pagi. So stop untuk solat subuh saja. Sebab saya memang tak akan stop dekat RNR untuk pergi toilet. Sebab saya tahu toilet dia selalu penuh. Bila saya bandingkan saya tengok toilet lelaki, tak penuh. Sebab kita tengok keperluan wanita ni dia sangat berbeza dengan lelaki kan. Tapi jumlah toilet mungkin sama. Jadi bila kita buat toilet tu, kita tak rasa bila perempuan pergi toilet banyak keperluan dia nak kena urus. Ini belum kira lagi, kita baru cakap pasal individu wanita yang pergi toilet. Kita belum cerita lagi individu wanita yang pergi toilet bawa anak-anak. Kita rasa berapa puluh minit dia kena spend dalam toilet. Yang ambil kira kita punya toilet ni it's equal dengan jumlah toilet lelaki. Ada satu saya pernah pergi RR seperti cakap dengan husband saya. Sebab waktu tu dah tak tahan, queue masih panjang lagi sebab penuh. Saya kata, kenapa toilet lelaki tak ada orang, boleh tak saya masuk? Macam tu kan, sampai macam tu sekali. Sebab nak katanya lensa gender kita tak pakai bila kita buat certain pembangunan, sama ada infra ke, program ke, kita tak buat, kita tak ada. So inilah yang kita maksudkan dengan lensa gender untuk ambil kira pendekatan tu. Mungkin selama ni kita rasa tak ada masalah tahu, sebab kita dah biasa. Selama ni kita memang rasa tak ada masalah. Tapi untuk saya secara individu, saya rasa ini sangat satu masalah. Sebab dia sangat menyusahkan kepada golongan wanita bila keperluan mereka tidak dipenuhi dan tidak diambil kira. Next. Okey, mungkin ini ada biasa juga tengok dekat simbol tentang tandas wanita dengan changing baby kan. Kita selalu tengok yang ke atas tu, wanita uruskan anak, simbol. Sama ada di mall ke di public space, kita dah biasa. Compact tu kita tengok simbol yang kat bawah tu. Kan? Compact tu kita tengok simbol yang parents uruskan anak. So selalunya kita akan tengok tempat changing baby ni dia sangat dekat dengan toilet wanita. Tapi dia tak dekat dengan toilet lelaki. Ada yang ada dekat dengan toilet lelaki, saya tengok ada. Tapi mostly tak ada. Husband saya pernah tanya, kejap, dia nak pergi tukar pampers anak saya. Dia tanya, changing baby tu dekat toilet perempuan. Dekat dengan toilet perempuan, boleh tak dia masuk? Dia jadi takut nak masuk. Sebab apa? Sebab macam saya katalah, simbol tu pun kita dah letak satu stereotip yang uruskan anak ni kerja perempuan je. Sedangkan walaupun di public space ataupun di rumah kita, kerja anak ni urus bersama sepatutnya kan. Shared responsibility, apatah lagi di public space. So ni antara pembangunan dari sudut infra yang mungkin unconscious bias kita rasa tak ada masalah. Ataupun bila buat ni mostly orang lelaki yang akan fikir. Dia tak ambil kira bila orang perempuan kita pun nak. Bila kita pergi mall, bila kita pergi mana-mana, husband terlibat sekali. Sebab benda tu penting sebenarnya. Sebab dia adalah berkaitan dengan family unit yang kita buat sama-sama. It's not about kita bebankan kepada satu golongan sahaja. Kan? Next. Ni. Laluan untuk golongan OKU. Kalau kita tengok cara dia didesign. Dia dah lah OKU. Guna wheelchair. Agak-agak macam mana dia nak turun? So agak-agak siapa yang buat keputusan untuk buat
jalan macam ni untuk golongan OKU. Kalau golongan OKU diambil kira perspektif mereka dalam pembangunan infra ataupun program, saya pasti benda ni tak akan berlaku sebenarnya. So ni antara contoh yang saya boleh bagilah sebenarnya. So ni antara benda yang kita nak tengok. Kenapa bila kita nak buat inisiatif, bila kita nak buat keputusan, bila kita nak buat dasar undang-undang, lensa gender tu sangat penting. Sebab kita nak pastikan kita tak diskriminasi orang secara tak sedar. Kan? Mungkin bila kita buat ni, bila kita buat kita rasa macam boleh kot. Sebab kita tak duduk dekat wheelchair. Kita rasa macam boleh kot. Sebab kita tak duduk dekat wheelchair. Siapa pernah try naik wheelchair? Untuk golongan KU ni ataupun wheelchair nenek kita, saya pernah. Kan? Saya rasa macam susah sangat nak bergerak naik wheelchair tu. Walaupun sekarang ada banyak wheelchair yang canggih dan mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita tak penuhi dari sudut infra pembangunan, macam mana golongan-golongan ni nak capai maksimum capacity? Mereka ni sebenarnya boleh bekerja lagi sebenarnya walaupun mereka duduk wheelchair sebagai contoh. Ini salah satu contoh saja. Tapi kalau kita tak sediakan infra, inisiatif, bantuan yang sepatutnya yang memenuhi keperluan mereka, kita memang akan tinggalkan golongan ni dan kita tak rasa golongan ni penting untuk kita ambil kira. So itu yang saya kata, bila kita buat bajet, kita kena tengok data. Kalau kita rasa 1% golongan OKU ni penting untuk kita masukkan dalam tenaga kerja, kita kena pastikan kita boleh masukkan mereka dalam tenaga kerja. Kerajaan Malaysia ada dasar 1% golongan OKU dalam tenaga kerja yang sehingga kini dah 10 tahun lebih kita tak pernah capai. Sebab apa? Ada beberapa research yang saya baca, mereka interview golongan OKU. Antara sebab golongan OKU tak mampu nak capai maksimum capacity sebab mereka tak ada ekosistem yang bagus untuk mereka dibantu bekerja. Salah satunya adalah infra lah sebagai contoh. Dan saya rasa yang saya selalu tengok lah, saya selalu parking dekat ERL Salat Tinggi. ERL Salat Tinggi tu dia orang selalu berlumba-lumba nak parking kat sana. Kalau musim raya, musim cuti sekolah, parking akan penuh. So orang akan just parking kawasan yang khas untuk golongan OKU ataupun jalan untuk golongan OKU memang kena tutup. So bila saya tengok, saya akan fikirlah macam mana golongan OKU yang naik wheelchair ni nak lalu kalau kita dah tutup. Sebab semua orang berebut parking. Kan? Sebab kita tak ada kesedaran gender tu, kita tak ada lensa gender tu untuk fikir macam mana golongan lain ni sebenarnya hidup. Apa live reality mereka. Dia sangat berbeza dengan keperluan kita lah. Keperluan kita sebagai individu lelaki sihat sangat berbeza dengan individu lelaki OKU. Keperluan kita sebagai individu wanita sangat berbeza dengan keperluan sebagai individu wanita OKU. Sangat berbeza. So itu yang kita nak terapkan secara overall berkaitan dengan JM ni. Next. Okay. My last slide. So mungkin kita boleh fikirkan, adakah undang-undang dasar ataupun inisiatif program yang kita buat ni, dia mengekalkan ataupun meningkatkan ketaksamaan gender ataupun gender inequality di antara wanita, lelaki, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki, OKU, warga emas dan sebagainya. So setiap golongan ni keperluan mereka berbeza. So inilah yang kita nak capai sebenarnya. Next. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Poster ni sebenarnya kami baru habis, so tak sempat nak bawa hari ini. Nanti saya akan kongsikan dengan Puan Aisyah, boleh disebarluaskan di peringkat MBSA lah untuk faham proses secara overall apa yang kita laksanakan di peringkat Negeri Selangor. Saya rasa itu sahaja. Saya boleh ambil sekiranya ada soalan ataupun perkongsian daripada rakan-rakan, sangat-sangat dialukan. Terima kasih daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan. Terima kasih kepada para hadirin. Mungkin ada sebarang soalan ingin ditanya? Ada? Okey. Boleh kita dapatkan mic ke? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari bahagian integriti. Kita tahu bahawa wanita hebat, lelaki pun sebenarnya hebat.
Okay, dan kita tahu dalam sebagaimana saya teringat dengan sebuah novel Wajah Seorang Wanita karya S. Othman, watak Siti Musalmah itu menggambarkan betapa hebatnya seorang wanita selepas kematian suaminya. Okay, saya ingin bertanya juga bagaimana dengan titik fokus yang cuba dibuat, terutama dengan pengarus pendanaan gender itu sendiri, dengan correlation isu-isu mental health, isu-isu kesihatan. Adakah lebih kepada pengarus pendanaan gender berbanding dengan cabaran-cabaran mental health yang terkini? Yang keduanya, dalam statistik indeks rasuah dan integriti juga, penglibatan wanita kesalahan itu pun semakin serius dan membimbangkan. Yang ketiga, saya ingin tanya kenapa wanita apabila kita tahu mungkin faktor malu dan sebagainya apabila ada gangguan seksual, tapi mereka lebih berdiam berbanding untuk melaporkan. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan. Soalan yang baik. Ada soalan lagi ke ataupun saya boleh jawab terus sebelum kita pergi soalan? Dia tak ada jawapan yang secara spesifik lah. Mungkin kalau rakan-rakan ada jawapan ataupun perkongsian lain, saya sangat-sangat alukan. Untuk soalan yang pertama berkaitan dengan isu kesihatan mental. Fasa ketiga, fasa terakhir ni, antara agensi dan portfolio yang kita ambil adalah kesihatan awam. Dan kita bersama dengan JKNS. Sebab antara benda yang kita nak tengok adalah selalunya kesihatan ni kita akan tengok berkaitan dengan kesihatan fizikal sahaja. Kan? Sedangkan kesihatan mental, it is part of kesihatan. Jadi benda tu adalah benda yang sangat penting yang untuk kita masukkan lensa gender. Sebab dari sudut belanjawan, dari sudut budgeting ataupun peruntukan yang kita nak berikan kepada isu-isu kesihatan mental ini sebenarnya sangat penting. So it is part of lensa gender yang sepatutnya kita ambil kira juga. Sebab mereka adalah golongan-golongan yang selalunya dikesampingkan bila mana memerlukan peruntukan ataupun intervention dari sudut sama ada infra ataupun sokongan-sokongan psikologi dan sebagainya. So peruntukan sangat penting. Di peringkat negeri Selangor, kalau saya boleh kongsi melalui portfolio kesihatan awam sebelum ni, iaitu Dr. Maria, mantan YB Dr. Maria, dia pegang portfolio wanita dan kesihatan awam sekali. So ada inisiatif yang mereka buat dipanggil sebagai talian sihat. So talian sihat ni memang sebab kita tengok disebabkan pandemik, the rising cases of mental health ni sangat tinggi. Dia bukan sahaja pada wanita, pada lelaki, tapi pada kanak-kanak juga. Especially pada golongan-golongan yang tak ada akses sebenarnya nak dapatkan. Jadi waktu tu peruntukan diberikan untuk isu-isu kesihatan mental. So bila kita ada lensa gender, kita ambil kira keperluan-keperluan golongan-golongan yang kita rasa sentiasa tak dapat ruang dan peluang, especially peruntukan daripada pihak pentadbiran lah. So sebab sekarang kita bercakap dari sudut pihak pentadbiran kerajaan negeri. So kalau kita ada lensa gender ni, kita akan rasa benda tu sangat penting sebenarnya. Persoalan kedua dia adalah sama ada peruntukan itu cukup ataupun tidak, itu persoalan lain lah. Yang pertama adalah entry point dia adalah adakah kita rasa kesihatan mental ni penting. So kalau kita rasa kesihatan mental penting, kita akan bagi peruntukan. Dan apa support yang sepatutnya kita berikan. Bukan saja daripada peringkat kerajaan negeri lah, mungkin di peringkat PBT kalau ada peruntukan-peruntukan khas berkaitan dengan kesihatan mental kan. Sebab dia melibatkan masyarakat yang kita deal sehari-hari. Saya tak tahu sama ada itu menjawab ataupun tak. Kalau ada perkongsian selebihnya boleh berkongsi. Soalan yang kedua berkaitan dengan isu sexual harassment. Saya rasa isu sexual harassment ni memang sangat saya kira kes yang berlaku setiap hari itu sentiasa ada. Dan kalau saya boleh kongsi juga di peringkat kerajaan persekutuan, kita baru sahaja luluskan Akta Anti Gangguan Seksual pada tahun 2022. Kita baru ada akta tu. Kita tak pernah ada akta anti gangguan seksual stand alone, tak pernah ada. 2022 melalui beberapa women's NGO, waktu tu saya bersama dengan Women's Aid Organisation, kita advocate kenapa perlu ada akta stand alone. Sebab kita tahu
wanita ni dia susah nak pergi report. Sebab satu, kita tak ada akta khusus ataupun perundangan khusus bila you pergi report, dia akan fall under siapa. Kalau you pergi report dekat polis, sebab kami banyak deal dengan klien yang melalui experience gender based violence lah, keganasan berasaskan gender ni, antaranya gangguan seksual ataupun isu-isu lain lah seperti domestic violence ke dan sebagainya. Bila pergi report polis, polis akan kata, oh most likely, tak semua, tapi most likely akan kata, oh boleh report tapi apa benda lepas tu yang berlaku. So support tu tak ada. Sedangkan isu gangguan seksual ni sangat berat kan. Kita tak tahu apa efek kepada kesihatan mental wanita tu dan juga lelaki. Isu gangguan seksual ni bukan wanita sahaja sebenarnya yang berlaku. Dalam data statistik kami waktu di WAO, ada juga survivor, victim ataupun pemandiri kita panggil daripada kalangan lelaki. Tapi mereka tak tahu nak report macam mana kan. Selalunya kalau golongan wanita sendiri pun dah susah nak buat report, tak ada support dan sebagainya, you can imagine macam mana golongan lelaki nak buat report. Lagilah sebab stigma yang besar. Oh, ada ke gangguan seksual berlaku pada lelaki? Mustahil. Ada, wujud. Data tu memang ada pun sebenarnya. Kan? Yang selama ni kita rasa macam, oh tak ada. So sebab tu peruntukan intervention kita sangat penting. Sebab kita nak tahu bila jadi isu-isu ni, dia berlaku kepada semua golongan. Kanak-kanak pun ada dan sebagainya. Kan, isu keganasan rumah tangga. Selalunya keganasan rumah tangga ni orang akan anggap wanita sahaja yang jadi pemandiri ataupun jadi survivor ataupun jadi victim. Betul. 80% statistik domestic violence victim dia adalah wanita, tapi lelaki pun ada juga jadi mangsa pemandiri domestic violence. Nak katanya statistik tu says a lot, ada. Jadi apa intervention kita sepatutnya buat? Of course, dari sudut intervention, support yang sepatutnya kita buat sangat berbeza. Kan, victim ataupun pemandiri wanita, cara kita nak uruskan berbeza. Victim ataupun pemandiri lelaki, cara kita nak uruskan pun berbeza. Jadi itulah penting dia lesson gender, supaya kita tak pukul rata. Setiap intervention dasar kita buat tu semua sama. So saya rasa itu respon yang saya boleh berikan. Mungkin ada pandangan lain, saya sangat-sangat alukan. Oh, okey, rasuah. Soalan tadi rasuah, kenapa wanita terlibat? Oh, statistik. Alah, rasuah tu saya mohon maaf, saya tak mampu nak respon lah. Statistik membimbangkan sebab it's beyond my area untuk respon berkaitan dengan rasuah. Silakan kalau ada soalan ataupun pandangan lain. Tak ada mic lebih Oh, ada. Okey, terima kasih. Saya nak tanya satu soalan. Okey, saya Nora Ida daripada Jabatan Bangunan Majlis Bandar Shah Alam. Ini berkaitan dengan penglibatan pihak PBT lah. Okey, kalau ikutkan pandangan orang awam kepada PBT, sangat expectation dia sangat besar. Semua kemudahan tu memang diharapkan pihak majlis yang menyediakan lah bagi ke semua kategori citizen yang ada dekat Shah Alam. Tapi itulah, kita nak jugalah kerjasama daripada pihak kerajaan negeri sendiri, memberikan penekanan kepada pihak swasta juga di luar untuk sama-sama membantu pihak majlis dengan memberikan saranan-saranan dan push diorang untuk sediakan juga kemudahan seperti pusat warga emas, untuk golongan-golongan kalau autism, untuk yang macam-macam lah yang memerlukan specialties ataupun pihak-pihak yang pakar. Even kami yang menghadapi masalah juga untuk menyediakan pusat warga emas, sebab kami membayangkan yang bila nak menyediakan tu perlu ada pihak yang punya kepakaran untuk berada di situ bagi menjaga keperluan warga emas. Memang pihak majlis perlu buat, tapi penyediaan dia, pengisian dia kami tak mampu. Tapi orang punya expectation majlis lah kena buat, semua majlis kena buat. Tapi kami tak boleh nak menyediakan semua tu.
Jadi kita mohonlah kerjasama daripada kerajaan negeri. Kalau misal kata tak dapat dana, tapi pushkan juga orang daripada pihak luar, pihak swasta terutamanya, untuk sama-sama. Sebab kita pun tahu yang sekarang ni bila warga bila semua dah berpindah ke warga muda ni, bila bekerja pergi pusat bandar, orang tua jauh, bila bersalin perlukan confinement center. Kalau sekarang ni macam dulu macam orang yang bukan Melayu yang duduk kat confinement center, tapi now most of kata orang tu orang muda lah duduk kat bandar, they need this confinement center untuk dia orang apa kata orang tu, untuk recovery. Kan kadang-kadang parents tak sanggup nak duduk bersama-sama kan, dia orang pun ada tugasan mereka. Kita minta bantuan lah, tu sebenarnya cadangan daripada pihak majlis lah. Okey. Kalau saya boleh respon, saya rasa feedback yang sangat bagus daripada dari puan. Dia ada satu term public private partnership. Yang itu sangat penting sebenarnya. Saya boleh kongsikan juga sekarang ni di peringkat Kerajaan Negeri Selangor, kita sedang bangunkan dasar ekonomi penjagaan. Kenapa dasar ekonomi penjagaan ni kita bangunkan? Sebab menuju 2030 Malaysia akan jadi negara menua ataupun aging society. Negara menua ni maksud dia apa? 50% populasi kita mereka yang berumur 65 tahun. 50%. So 15%, 15%, sorry. Dan kita tahu keperluan warga emas ni sebenarnya sangat banyak. So antara benda yang memang kita masukkan dan kita letakkan secara jelas dalam dasar nanti yang akan dibentangkan oleh YB Anfal di sidang lunar akan datang adalah berkenaan dengan public private partnership. Sebab kita tahu di peringkat PBT banyak benda yang mungkin kita mampu untuk buat, tapi untuk nak isi dia tu macam puan kata tadi, dari sudut expertise dan sebagainya, even dari sudut infra tu pun sendiri sebenarnya. Infra ni dari sudut pembangunan memang banyak jurisdiction di bawah PBT. Tapi kita pun perlukan public private partnership sebenarnya dari sudut pendanaan, dari sudut sustainability yang paling penting. Kita bukan nak bina satu bangunan hari ni, lepas tu the next 5 years bangunan tu dah terbengkalai, tak buat apa dah. Kan? So partnership tu sangat penting dan itu memang kita akan tekankan dalam dasar yang akan datang nantilah, ekonomi penjagaan. So saya setuju sangat puan, benda tu memang sangat penting dan juga banyak keperluan-keperluan lain lah. So confinement center tu antara satu contoh yang puan bagi. So ada banyak lagi contoh taska kan, keperluan sukan ke kan, ruang awam yang selamat kepada semua golongan dan sebagainya. So itu antara benda yang kalau boleh kita moving forward, kita explore bagaimana partnership yang kita boleh buat bersama dengan private sector lah. Ada soalan lain lagi ke? Puan Aisyah tadi nak? Okey. Ada para hadirin Pandangan yang lain nak ke? bertanyakan soalan yang di belakang ke? Ada ke? Kalau tak ada saya... Tiada. Baik. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rusni binti Tajari di atas taklimat sebentar tadi. InsyaAllah segala pandangan dan cadangan positif tuan-puan ini akan diperhalusi dalam pelaksanaan pengarus perdanaan gender di Selangor dengan lebih komprehensif. Majlis ingin merakamkan ucapan terima kasih terhadap komitmen, cadangan dan pandangan tuan-puan sekalian semasa sesi taklimat dan soal jawab sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis telah sampai ke penghujungnya. Majlis dengan ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama di majlis pada pagi ini. Majlis dengan ini mempersilakan para hadirin untuk menikmati jamuan tengah hari yang telah disediakan dan terima kasih kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.